Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noridina Natasha binti Barni dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang penyediaan jenazah sebelum dimandikan. Perkara pertama yang kita perlu lakukan apabila seseorang manusia meninggal dunia adalah untuk menutup mata jenazah. Hal ini daripada hadis sunnah Abu Daud nombor 2711 daripada kitab jenazah menyatakan bahawa Abu Daud berkata, memejamkan mata orang yang meninggal adalah setelah nyawanya keluar, iaitu pada ketika manusia meninggal dunia. Kemudian, perkara kedua yang kita perlu lakukan adalah untuk menutup mulut jenazah. Dan seandainya mulut jenazah agak sukar untuk ditutup, kita boleh menggunakan jepisan kain untuk dijadikan tali bagi mengikat mulut jenazah untuk menutupnya. Kemudian, perkara seterusnya adalah untuk menutup tubuh jenazah dengan menggunakan kain. Hal ini dilakukan untuk memastikan aurat jenazah terjaga ketika hendak dimandikan nanti. Selain itu, jenazah juga perlu dibawa ke tempat yang tertutup ketika untuk dimandikan. Hal ini bagi memastikan aib ataupun aurat jenazah dijaga dengan baik. Dan untuk membuka pakaian jenazah, tangan jenazah tidak perlu disedekap ataupun posisi tangan ketika sedang kiam semasa solat. Hal ini demikian kerana seandainya kita menyedekapkan tangan jenazah, ia akan membuatkan proses untuk mengkafankan jenazah sukar kerana badan jenazah ketika dimandikan boleh menjadi kaku. Dan seandainya badan jenazah masih lembut ketika hendak kita menanggalkan pakaian, pakaian jenazah tersebut boleh ditanggalkan seperti biasa. Dan bagi posisi ini, um, tiga orang tiga orang boleh ditugaskan untuk melakukan hal ini, iaitu seseorang memegang kain di bahagian kepala jenazah, yang kain yang menutup jenazah tadi. Kemudian seseorang lagi memegang kain di hujung bahagian kaki dan seorang lagi boleh menanggalkan pakaian jenazah. Hanya orang yang ketiga dibenarkan untuk membuka pakaian jenazah ataupun menanggalkan pakaian daripada tubuh jenazah tersebut. Dan ada juga situasi kedua, iaitu seandainya jenazah sudah kaku, baju jenazah boleh digunting untuk kita memandikan jenazah tersebut nanti. Dan untuk menggunting baju jenazah boleh digunting daripada bahagian lengan bawah di bahagian baju, dan setelah itu apabila selesai kita boleh menggunting di bahagian kaki di bahagian bawah sehingga selesai dan membuka baju jenazah untuk tujuan memandikan. Dan kemudian setelah menanggalkan pakaian jenazah, kain yang terbentang di atas jenazah tadi untuk menutup aurat jenazah boleh diturunkan untuk persediaan untuk memandikan jenazah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Hazib Razali daripada kelas 1 Ikanto akan menerangkan dan menjelaskan sedikit sebanyak tentang kegunaan peralatan pengurusan jenazah. Jadi, pada mulanya, kita perlulah menyediakan tempat untuk memandikan jenazah, seperti yang tertera ini. Tempat memandikan jenazah ini, kegunaannya adalah untuk memandikan jenazah dengan mudah. Yang ini, di mana tempat memandikan jenazah ini, mudah untuk digerakkan dari satu tempat ke tempat yang lain dan dapat menyalurkan air yang digunakan untuk memandikan jenazah tersebut dengan lebih selamat dan bersih. Selain itu, sabun mandi ataupun sabun daun bidara, sabun yang digunakan ini bertujuan untuk membersihkan dan memberikan bau yang segar terhadap jenazah tersebut. Selepas selesai memandikan jenazah tersebut, dengan sabun itu, kita akan menggunakan air yang bersih, yang ini dengan lebih tepat lagi dengan menggunakan air mutlak dan juga baldi serta gayung untuk memudahkan proses pembersihan jenazah daripada air sabun yang digunakan untuk membersihkan jenazah tersebut. Selepas itu, batang sugi juga digunakan bagi membersihkan kawasan mulut dan gigi jenazah daripada sebarang kekotoran. Dan di samping itu, air kapur barus juga digunakan untuk memberikan bau yang segar terhadap jenazah. Bagi peralatan yang digunakan untuk proses mengkafan jenazah bermula dengan penggunaan kain kafan. Kain kafan ini digunakan bertujuan untuk menutup aurat si jenazah. Ianya melambangkan kesucian dan kebersihan
dan ianya sunat bagi jenazah lelaki untuk menggunakan 3 helai kain kafan, manakala 5 helai bagi jenazah perempuan. Selain itu, gunting juga digunakan untuk menggunting sedikit helaian kain kafan tersebut untuk dijadikan sebagai tali pengikat jenazah. Penggunaan kapas juga adalah bertujuan untuk menutup lubang hidung jenazah daripada dimasuki oleh benda asing yang tidak diingini. Selepas itu, serbuk cendana juga turut digunakan untuk mewangikan mayat dan juga menutup bau mayat tersebut. Akhir sekali, penggunaan minyak atar. Minyak atar ini digunakan atas tujuan untuk memberikan bau dan wangi-wangian kepada jenazah. Minyak atar ini digunakan dengan menulis kalimah Allah dan Muhammad di dahi mayat. Assalamualaikum, nama saya Akmal Imam Rais daripada kelas kantor. Saya akan menerangkan mengenai cara-cara untuk memandikan jenazah lelaki. Itu mari kita mulakan. Okey, perkara pertama ialah kita perlu mengelap tubuh badan jenazah pada belah kanan dahulu. Kita mulakan dengan tangan. Sekiranya terdapat sebarang kotoran atau darah, lap sehingga tiada warna dan bau. Okey, kemudian kita gelak ke arah kaki kanan. Kemudian kita lapkan bahagian belah kiri pula. Selesai mengelap di bahagian hadapan, kita perlu mengelap di bahagian belakang pula. Kita perlu tolehkan badannya dan lapkan di bahagian belakang tubuh badan jenazah. Pastikan tiada sebarang kotoran yang tidak dilap. Tolehkan di belah kanan, kemudian di belah kiri. Kemudian kita perlu mengeluarkan najis-najis yang berada di dalam perut jenazah. Dengan itu kita perlu menekan perut sehingga tiada sebarang rasa benda di dalam perut jenazah. Untuk membersihkan bahagian kemaluan jenazah, kita tidak boleh melihat kemaluannya kerana ia dihukum haram. Oleh itu kita perlu memakai kain dan memasukkan tangan ke dalam dan membersihkannya sehingga tiada warna dan bau. Setelah selesai dengan tubuh badan jenazah, kita perlu membersihkan bahagian muka. Kita perlu mengelap pada setiap permukaan muka dan rambutnya sekali. Dengan menggunakan ketembat, bersihkan bahagian hidung jenazah sehingga bersih. Dan kemudian bahagian telinga kanan dahulu, kemudian belah telinga kiri. Sekiranya terdapat kotoran pada bahagian kuku jenazah, kita perlu mencukirkan kotoran tersebut sehingga tiada, supaya memastikan tubuhnya bersih. Kita buat dengan tangan kanan dahulu, bersihkan. Kemudian kita fokuskan pada kuku kaki jenazah. Kita cungkir sekiranya terdapat kotoran, pastikan ini bersih. Sewaktu memandikan jenazah, kepala jenazah perlulah ditutup dengan satu kain supaya dapat mengelakkan air memasuki rongga hidung dan mulut. Kita perlu membasahkan tubuh badan jenazah secara keseluruhan pada basuhan pertama menggunakan air yang bersih. Terdapat 3 jenis mandian, iaitu mandian sabun untuk mewangikan jenazah, mandian air bersih untuk membersihkan mandian sabun yang telah dilakukan, dan yang ketiga mandian kapur barus, iaitu mandian tahir untuk menghapuskan bau pada jenazah untuk jangka masa yang lama. Setelah selesai memandikan jenazah, gunakan kain yang kering dan mengeringkan jenazah sehingga kain kafan tidak melekat pada tubuh jenazah melalui air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Khalis Haikal bin Haris dan hari ini saya akan menunjukkan simulasi untuk mengkafankan jenazah. Sekarang ni saya akan menerangkan antara bahan-bahannya ataupun barang-barang yang perlu disediakan sebelum mengkafankan jenazah. Baiklah, yang pertama kita perlu menyediakan 3 kain
yang bersesuaian mengikut saiz ataupun ukuran badan jenazah. Kemudian kita memerlukan 5 utas tali untuk mengikat pada bahagian kepala, pada bahagian dada, pada bahagian pinggang, pada bahagian lutut dan pada bahagian hujung kaki. Okey, lepas tu kita untuk lebih mewangikan jenazah lagi, kita akan, sebelum kita mengkafankan jenazah, kita akan letak kapur barus ataupun minyak wangi pada kain jenazah. Okey, baiklah, sekarang ni saya akan memulakan simulasi mengkafankan jenazah. Okey, di hadapan saya mempunyai model iaitu adik saya sendiri. Okey, baiklah. Sekarang ni kita akan mulakan simulasi mengkafankan jenazah. Okey, baiklah. Yang pertama, kita perlu mengambil sebahagian kain yang pertama. Kain pertama. Okey, kita akan menutup jenazah. Untuk kain pelikat ni pula kita akan bawa keluar. Kain pelikat ni sebenarnya untuk menjaga aurat jenazah. Okey, kemudian bahagian seterusnya. Okey, ini adalah untuk lapisan yang pertama. Baiklah, untuk lapisan yang kedua pula. Okey, ini adalah untuk lapisan yang kedua. Dan yang terakhir sekali adalah lapisan yang ketiga. Baiklah, untuk pembungkusan jenazah kita sudah selesaikan. Kemudian kita perlu mengikat pula bahagian yang perlu diikat pada kain jenazah. Okey, yang antaranya ialah yang pertama, satu tali di bahagian kaki, satu tali di bahagian lutut, satu tali di bahagian pinggang, satu tali di bahagian dada, dan tali terakhir di bahagian kepala atas kepala. Sekarang ni saya akan mengikat kain pada jenazah. Tali seterusnya. Tali yang seterusnya. Tali seterusnya.
terakhir sekali tali yang terakhir di bahagian hujung kaki. Okey, baiklah. Dengan itu setelah saya touch-up sikit dengan ni, bahagian ikatan ni saya telah memotong untuk nampak kekemasan. Okey, baiklah. Okey. Jadi dengan itu maka siaplah simulasi mengkafankan jenazah. Baiklah, dengan ini maka berakhirlah saya punya pembentangan dalam simulasi mengkafankan jenazah pada hari ini. Yang baik itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi nama Aiman bin Samsudin. Saya pun okey. Hari ini saya akan membuat cara-cara untuk menunaikan solat jenazah. Kami akan membuat cara-cara untuk menunaikan solat jenazah. Jom kita tengok. Okey, tujuan solat jenazah, sembahyang jenazah diadakan adalah untuk memohon keampunan serta limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi si mati. Hukum mendirikan solat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah di mana perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk menjaga kepentingan umat Islam. Jika diabaikan atau tiada siapa pun yang melakukannya, maka seluruh masyarakat berdosa. Oleh itu, dengan mendirikan solat jenazah dengan jumlah yang ramai, itu adalah lebih baik dan afdal. Seterusnya kita akan pergi ke rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah terdiri daripada 7 rukun, iaitu niat, berdiri jika berkuasa, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca salawat ke atas Nabi, mendoakan mayat dan memberi salam. Seterusnya syarat-syarat solat jenazah seperti berikut: suci daripada hadas besar dan hadas kecil, menutup aurat dan menghadap kiblat, mayat sudah dimandikan dan dikafankan, mayat diletakkan di hadapan kecuali mayat gaib, mayat diletakkan dekat dengan orang yang sembahyang lebih kurang 3 kaki, mayat hendaklah muslim, matinya tidak kerana perang fisabilillah. Seterusnya kita akan pergi kepada perkara sunat solat jenazah. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan semasa mengucap 4 takbir, merendahkan suara dalam sembahyang, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berjemaah sekurang-kurangnya 3 saf, setiap satu saf sekurang-kurangnya 2 orang. Diutamakan menyembahyangkan jenazah itu adalah wali kepada si mayat. Seleloknya yang menyembahyangkan jenazah itu adalah kaum lelaki. Tersebut. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi memulakan solat jenazah, pertama sekali hendaklah berdiri betul sekiranya berkuasa dan diikuti dengan niat. Di antara lafaz niat, yang pertamanya lafaz niat bagi jenazah lelaki berbunyi seperti berikut: usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sengaja aku salat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah, menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Sekiranya menjadi makmum, maka lafaz niatnya berbunyi seperti berikut: usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah, menjadi makmum kerana Allah Ta'ala.
Sementara bagi jenazah perempuan, lafaz niatnya ialah berbunyi seperti berikut: Usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah, menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Sekiranya menjadi makmum, maka lafaznya ditukar kepada makmuman lillahi ta'ala. Seterusnya, takbir yang pertama diikuti ataupun disusuli dengan isti'azah dan bacaan suratul Fatihah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seterusnya, takbir yang kedua disusuli dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya, takbir yang ketiga disertai dengan bacaan doa ke atas jenazah. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bacaan yang pertama adalah untuk doa ke atas jenazah lelaki, dan bacaan kedua tadi adalah untuk doa ke atas jenazah perempuan. Seterusnya, takbir yang keempat, iaitu takbir yang terakhir, disusuli untuk bacaan doa ke atas jenazah, dan ini disunatkan untuk dibaca sebelum memberi salam. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bagi bacaan doa ke atas jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. dan seterusnya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, ini saya akan menceritakan sedikit tentang kedudukan imam dan jenazah dari segi pandangan atas. Kepala jenazah mestilah berada di sebelah kiri imam, dan imam mestilah berdiri sebaris paras bahu bagi jenazah lelaki. Manakala jenazah perempuan pula, kepala jenazah perempuan mestilah berada di sebelah kanan imam, dan imam mestilah berdiri sebaris paras pinggang jenazah perempuan tersebut. Ini adalah lafaz niat solat jenazah. Yang kita boleh lihat di sini adalah lafaz niat bagi jenazah lelaki dan perempuan dewasa. Lafaz niat jenazah kanak-kanak lelaki dan perempuan, dan juga lafaz niat jenazah lelaki dan perempuan ghaib. Dan ini adalah bacaan doa untuk mayat lelaki, mayat perempuan dan juga mayat kanak-kanak. Selepas memberikan salam, kita seelok-eloknya membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, dan akhir sekali adalah surah Al-Kursi. Seterusnya, ini adalah doa selepas salam, di mana bahagian ini disertakan dengan doa selepas salam bagi mayat lelaki dan juga mayat perempuan, dan juga doa selepas salam bagi kanak-kanak. Pernahkah kita lihat jenazah disembahyangkan di masjid, tetapi kita tidak tahu untuk melakukan solat jenazah itu?
Adakah perlu untuk kita bersama-sama solat jenazah dengan mereka? Jangan risau. Video ini akan menerangkan hukum dan cara solat jenazah dengan amat mudah dan senang dipelajari. Hukum solat jenazah ialah fardu kifayah, yang bermaksud ianya wajib ke atas umat Islam asalkan ada yang melakukannya. Sebelum kita melakukan solat jenazah, pastikan jenazah tersebut telah dimandikan dan dikafankan. Kemudian, jenazah itu hendaklah diletakkan di hadapan jemaah seperti ini. Seterusnya, kita perlulah berada di dalam saf yang rapat. Kemudian, kita bolehlah memulakan solat jenazah yang terdiri daripada 4 takbir. Baiklah, berikut ialah cara melakukan solat jenazah secara ringkas dan mudah. Takbir pertama, niat. Kita niat di dalam hati sahaja seperti berikut. Sahaja aku solat jenazah terhadap mayat ini kerana Allah Ta'ala. Kemudian, kita membaca surah Al-Fatihah. Takbir kedua, selawat ke atas Nabi. Di dalam takbir kedua ini, kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga, membaca doa kepada si mati. Doa ringkas seperti berikut. Untuk jenazah lelaki, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Manakala untuk jenazah wanita, Allahumma ghfir laha warhamha. Takbir keempat, beri salam ke kiri dan ke kanan. Senang kan? Sebenarnya, terdapat pelbagai pendapat dan doa-doa lain untuk solat jenazah. Namun, video ini menerangkan cara paling ringkas dan mudah untuk orang biasa seperti kita.